Assalamualaikum, saya Hana Ismail dan anda sedang menyaksikan Red Artisan. Menarik minggu ini, Hana berada di Bandar Baru Bangi bagi mengunjungi Blend Coffee Roasters untuk melihat sendiri kerumitan serta kompleksiti di sebalik penghasilan satu biji kopi itu. Jom. Okey, Assalamualaikum. Saya Hana Ismail dan seperti biasalah anda sedang menyaksikan Red Artisan. Menarik minggu ini kita berada di Blend Coffee Roasters yang terletak di Bandar Baru Bangi dan saya bersama dengan Encik Aizuddin, mana pemilik Blend Coffee Roasters. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat ke? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak macam nervous je. Belum minum kopi lagi kot? Sikit. Masya Allah. Cerita pasal kopi ni kan, menariknya sejarah atau latar belakang Encik Aizuddin ni merupakan seorang programmer kan? Betul. Tapi macam mana boleh beralih kepada peminat kopi dan kemudian you blend you punya kopi sendiri, biji kopi, dan you jual pula? Terima kasih kerana menjemput. Sebenarnya 5 tahun lepas saya dan isteri kita saja-saja nak buka atau tambah pendapatan. So kita buka gerai berdekatan sini. Selama 2 tahun dari situ kita tengok apa yang diorang nak, apa yang diorang tak suka, apa yang diorang suka. Dari situ selepas 2 tahun kita cuba bakar kopi di rumah. Kita nampak benda ni ada market dia. Okay. Dari situ kita cuba upgrade mesin, kita import dari Vietnam. Kemudian kita import mesin dari Indonesia. Sehingga hari ini kita dah ada 3 mesin. 1 dari Vietnam dan 2 dari Indonesia. So kita dah upgrade sikit-sikit. Tapi secara peribadi lah, Encik Aizuddin ni masuk orang penggemar kopi ke atau macam mana? Sebab ada orang memang tak boleh hidup tanpa kopi. Satu hari tak terkena kopi, tak boleh jalan. Saya asal dari utara. Orang utara ni dia pagi minum kopi, petang minum kopi, malam minum kopi. So dari tekak dari kecil macam dah biasa yang pahit manis macam tu. So bila dah besar sikit, apa kata try kopi yang tak ada gula. So macam okey juga. So bila tak ada gula ni, kita nak cari kenapa kopi ni daripada roaster atau dari negara-negara ni dia berbeza. Dia kejap yang rasa masam, kejap rasa pahit, sekejap rasa pahit langsung macam tu. So kita cuba eksperimen kenapa dia berbeza. Daripada minat betul, dia pelan-pelan lah, bukan macam terus rasa nak buat bisnes, bukan macam tu. Berapa lama masa yang you ambil sebenarnya untuk betul-betul establish you punya bisnes? Sebab sekarang ni yang Hana difahamkan banyak juga biji-biji kopi yang diimport boleh blend coffee roaster sendiri kan? Okey, sebenarnya kita tengok apa yang customer ni nak cari pada kopi tu. Dekat Malaysia ni dia lebih prefer yang lebih santai. Sebenarnya bin ni adalah bin dari Brazil. Dia kena tekat orang Malaysia, lagi-lagi tekat orang Melayu lah. So dia tak ada pahit. Dia macam bila minum dengan susu dia macam smooth macam tu. So kita faham apa yang kehendak pelanggan tu. So macam kami, kita nak ada dua. Satu apa yang pelanggan nak dan apa yang kami nak. So dekat tengah-tengah tu kita macam cantum secara baik lah. Tapi mungkin ada juga mereka ni yang rare lah kan. Sebab dalam banyak-banyak orang tu mesti ada cita rasa mereka pun berbeza-beza. Sebab nampak juga ada kopi daripada Ethiopia lah. Betul. Okey, dekat Blend Coffee Roasters ni kita bawa beberapa jenis dari negara. Misalnya di sini adalah dari Indonesia. Ini adalah kopi Gayo. Dia mempunyai karakteristik macam rasa hati-hati, spicy sikit. So dia macam nak macam tu dia akan memilih kopi dari Indonesia. Yang ni pula dari Ethiopia. Ethiopia ni yang kita adalah Guji Shakiso. Dia macam ada hint berry-berry sikit. Ada fruity scent tu sikit lah. Betul. So bukan ada semua orang minat ni. Kalau putih adakah dia akan masam-masam sikit dengan rasa? Betul, dia akan masam-masam. Tapi yang mana yang tak biasa dia akan nampak masam tu. Yang mana yang dah biasa dia akan nampak fruity tu. Wah. Bila you cakap yang mana yang biasa dia akan nampak yang masam tu, macam kita nampak sisi baik dengan sisi tak baik. Betul. Apa yang kita nampak pada bin tu. Gitu. Berbeza mengikut orang macam tu. Wah, masya-Allah. Okay, ini pula macam mana? Ini pula adalah kopi dari Colombia dan Brazil.
Brazil ni dia macam smooth, very nutty, dia macam ada macam kacang-kacang sikit. Yang ni dia macam well balanced lah, dah tergabungkan dari Colombia. Maknanya 2 biji kopi yang berbeza diroskan di roast berasingan. Ini kat sini ada lebih kurang 5 blend. Kita ada lagi blend satu ni adalah Royal Blend. Kita dari 3 negara, Ethiopia, Brazil dan dari Indonesia, Gayo. Maknanya bolehlah you campur sama-sama. Betul, kita tengok apa yang customer nak. So ada yang kita ada 2 side lah biasanya. Dark side ialah dark roast. Okey. Dan ada lagi satu ialah medium roast punya ni side. Biasanya orang akan start bermula dengan dark roast, nanti lama-lama tekak dia akan berubah, dia akan cari yang ke arah medium dan ke arah light roast. Oh, tapi rupanya kalau buat kopi ni daripada dark jadi kepada medium. Oh, Masya Allah. Kita nampak perjalanan customer kita. Pada dark, mula-mula datang, bang saya nak yang pahit, nak yang rasa kat tekak. Pada ke medium, bang saya dah tak nak dah pahit, tapi saya nak kick juga macam tu. Okey, Masya Allah. Dan apa yang anda sedang saksikan di hadapan kita sekarang ini adalah biji kopi. Asal biji kopi berwarna hijau sebenarnya. Betul. Tuding Island. Dekat sini ingatkan biji kopi tu warna merah. Merah tu apa cherry. Dia sebenarnya cherry, and then kita dalam dia tu ada biji kopi. Okey. Jadi ini biji kopi yang tak di roast lagi. Betul. Sebenarnya what makes a good roaster, blender? Sebenarnya pendapat peribadi apa yang kita nak beri kepada pelanggan tu. Contohnya bean yang macam ni, Ethiopia ni, macam ni kita nak keluarkan rasa beri-beri tu. Kita tak nak terlalu dark macam ni, dia akan tenggelam rasa ni. Bean ni pula contohnya bean yang lebih mahal, kita tak nak dia jadi macam ni. Bean yang biasa-biasa yang kita akan letak dia pada blends. And then bean yang lebih keluar rasa fruity berry, kita akan duduk dalam single origin lah. So kita nak tonjolkan apa pada kopi tu. So kita akan panggang mengikut apa yang bean tu boleh beri lah. Okeylah, apa yang anda saksikan sekarang ini adalah 2 mesin pemanggang kopi yang diimport daripada Indonesia kan? Dan dia menggunakan 2 sumber untuk beroperasi, yakni elektrik dan juga gas. Okey, ceritakan sikit pasal mesin ini dan berapa banyak biji kopi yang boleh dipanggang dalam satu-satu masa. Okey, mesin ni adalah keluaran dari Indonesia, berkapasiti 5 kilo. Kali batch ialah biasanya kita akan buat dalam 4 kilo lebih sikit. Cara saya tunjukkan overview sedikit lah macam mana kita panggang menggunakan mesin ni. Biasanya kita akan masukkan green bean, kopi yang belum masak dari atas. Dan kita akan buka chit ni, kita akan lepaskan. Dia akan masuk, tak boleh masuk terus. Betul, dia akan lepaskan dan dia akan dimasukkan ke dalam drum lah. Drum ni berpusing. Okey. Suhu berapa yang biasanya you gunakan untuk memanggang biji kopi ni? Biasanya kita akan set pada mulanya kita panggil drum temperature awalan dalam 180 macam tu. Tengok pada bean tu. Jadi apa yang tengah kita panggang sekarang ni adalah dark roasted lah kan? Yang dah disejukkan sekarang ni kan? Betul. Yang tadi saya sambung sedikit, yang tadi kita dah masukkan bean tu, dalam drum tu dia akan berbusing dan kita akan on api balik lah. Mesin ni menggunakan gas biasa sesuai dengan gas Malaysia, walaupun dia made in Indonesia. Lepas tu selepas pada darjah temperature yang tadi tu macam medium roast 216, kita akan buka, lepaskan lah bean untuk proses cooling untuk menunjukkan dia. Betul. Banyak benda juga saya kena tahu kan kalau kita nak panggang kopi ni. Daripada mesin dia kita kena tahu. Kalau tak kenal mesin dia, maka you tak dapat nak hasilkan kopi yang best InsyaAllah. Okay, soalan terakhir lah. Untuk mesin-mesin ni kan, setakat ni cukup tak untuk memenuhi keperluan pelanggan dan kehendak customer you? InsyaAllah kita akan upgrade lagi. Kita akan beli mesin yang lebih besar, plan. Maknanya 5 kilo ni tak cukup lah satu masa? Buat masa sekarang memang tak cukup. Kita tengah tengok custom permintaan pelanggan, adakah patut kita tambah saiz yang mana? Adakah 10 kilo, 15 kilo macam tu. So sekarang ni you punya mesin ni berapa jam dia beroperasi ni? Overtime ada kerja ni? Untuk setiap hari memang kita panggang dari pukul 9 pagi sampai pukul 6.
Biasanya macam worker-worker lain juga lah. Mesin ni. Dan disebab tu kita kena sentiasa buat maintenance. Masya Allah, sebenarnya tak pernah pergi sejauh ke Indonesia untuk kita merasai pengalaman coffee tasting. Okey, di hadapan kita sekarang ni kita ada 3 jenis kopi yang telah pun di-brew oleh Aizuddin. Okey, yang ini dekat depan Hana ni kopi apa ni? Kopi dari Indonesia, Aceh Gayo. Yang ini? Dari Ethiopia Guji. Dari Ethiopia Guji ni Hana nak rasa. Okey, yang ni? Yang ni adalah Ethiopia Guji tapi kita tak susu betul. Untuk tahun ini beberapa bulan lepas kita ada kopi dari Flores Manggarai, kopi pemenang champion Indonesia Championship tahun ini 2020. Biasanya kopi Indonesia karakter dia lebih kepada earthy, lebih nutty, chocolatey macam tu. Dan bila tengok kenapa kopi ni menang, kita cuba minta kan sikit kan, dan dia menghasilkan ada macam strawberry macam tu. So memang unik pada kopi Indonesia. So kita tengok memang memang patut kan menang. Kopi dia yang lebih unik, yang karakter dia floral macam tu, ada fruity macam tu, memang patut lah. Okay, Hana nak rasa lah, dan nak tahu mungkin salah satu daripada 3 jenis kopi ni mungkin adalah ikut dekat Hana kan? Biasanya kita akan ambil bau dulu. Kita akan break the crust lah. Break macam mana? Macam ni? Kita biasanya akan pakai 2 sudu. 2 sudu? Okay, you kena ajar biasanya kita akan macam ni. Okay, ni proses breaking the crust menggunakan 2 sudu So kita akan tolak dia, kita nak bau dia, kita nak ambil bau dia. Oh macam tu. Masya Allah. Biasanya kita akan buat ni. Oh, bersuang dekat situ dia punya crustnya. Setengah orang ni suka foam dekat atas permukaan kopi dia. Ini untuk proses cupping lah. Ni kalau untuk cupping kita kena buat macam ni lah cara dia. Minum tak payah pakai sudu lah. Minum pakai sudu lah. Minum pakai sudu juga. Bukanlah minum, kita panggil cupping. Kita nak rasa. Oh, tak boleh telan banyak lah. Betul. Kita nak rasa. Okey, right. Dia ada teknik dia. Kita nak lalukan dia. Kita nak aerate masuk ke belakang lidah dan keseluruhan mulut lah. Macam tu. Oh, Masya Allah. Kita macam tu lah. I rasa macam I nak buat juga je. Kena rasa. Rasa dia kan sangat macam ground, very earthy kita panggil. Earthy. Masya Allah. So in Indonesia dia memang karakter dia lebih rasa dia memang piau earthy. Earthy macam tanah-tanah sikit. Okey, ni saya rasa ini memang kopi yang saya boleh go dengan kopi ni. Okey. Seterusnya, kopi yang kedua, Ethiopia Goji. Bismillah. Obvious sangat bau buah dia tu. Fruity, macam ada macam bau berry-berry sikit. Berry-berry, betul. Saya mengharapkan supaya rasa kopi ni agak sedikit manis lah sebab ada bau buah, tapi tak pastilah kan. Rasa tu Okay, bismillah. Rasa dia tak pahit langsung, macam dia tak rasa macam yang kopi Gayo tadi. Betul. Rasa dia tak pahit, memang dia ada slightly ada acidic punya taste. I think I prefer this more than this one. Okay. So, sebenarnya kopi yang kat sebelah ni adalah bin yang sama. Ethiopia juga. Ethiopia Guji medium, dan cuba kita tambah susu lah. Saya nak rasa yang ni pula. Ni tak perlu pakai ni kan? Tak boleh. Bismillah. Masya Allah. Betul lah, bila kita pakai Ethiopia dengan latte ni, dia akan mengurangkan sikit rasa kopi tu. Mungkin sebab Ethiopia ni dia jenis yang tak strong macam kopi Gayo ni. Betul. Dia lebih kepada macam relax rasa dia. Biasanya kita akan cari yang bin yang lebih unik lah macam tu. Tapi Hana secara peribadi, setelah Hana rasa coffee tasting ni, Hana akan minum yang tanpa gula dan tanpa latte. Terutama 2 jenis kopi ni. Macam Ethiopia ni, dia memang sedap begitu saja. Okey, terima kasih banyak Aizuddin sebab beri Hana peluang untuk merasai kopi-kopi yang bermacam-macam ni.
Subhanallah. Melangkah keluar daripada blend coffee roasters ni, Hana rasa takjub. Tak tahu nak cakap apa tak. Tak tahu sebab dia kopi ke, sebab dia kafein ke tu ke. Tapi yang pastinya, Hana nak ucapkan terima kasih kepada Aizuddin sebab begitu bermurah hati untuk ajar Hana sejarah kopi, cara pemprosesan kopi, cara nak minum kopi pun sampai dia ajar Hana. Dan Hana harapkan korang pun dapat belajar benda yang sama macam Hana. But unfortunately, ini merupakan episod terakhir Try Artisan. Tapi tak mengapa, insya-Allah kalau kita ada jodoh, kalau ada biji kopi lagi, mungkin kita ada lagi program yang baru di mana Hana sebagai hostnya. Kalau doalah banyak-banyak insya-Allah. But until then, Banana signing off. Assalamualaikum.